Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama mengupaskan tentang isu pemerdagangan manusia yang berlaku di negara kita. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pemerdagangan manusia merupakan satu tindakan atau aktiviti eksploitasi manusia yang melanggar hak asasi bertujuan untuk mengaut keuntungan ekonomi. Tindakan ini melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang. Langkah-langkah eksploitasi yang dilakukan termasuklah menggunakan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan yang lain seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kuasa atau kedudukan. Mangsa juga mungkin dilibatkan atau diperdayakan dengan bentuk pemberian, bayaran atau habuan-habuan lain. Bentuk eksploitasi lain termasuklah eksploitasi seksual, buruh paksa, perhambaan dan penuaian organ. Baiklah, di sini bersama saya dua orang panel jemputan yang akan sama-sama berkongsi serba sedikit tentang pengetahuan mereka berkaitan isu pemerdagangan manusia. Selamat pagi saudari Ayu dan saudari Khadijah. Selamat pagi. Selamat pagi. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk membuka tirai perbincangan kita dengan soalan yang pertama akan saya ajukan kepada ahli panel pertama. Saudari Khadijah, boleh saudari jelaskan serba sedikit berkenaan isu ini? Terima kasih Cik Farhana. Akan saya terangkan lebih mendalam lagi pasal isu pemerdagangan manusia. Yang pertama iaitu eksploitasi seks, di mana eksploitasi seks ni adalah jenayah paling kerap berlaku dalam pemerdagangan orang. Mangsa biasanya dijanjikan pekerjaan bergaji lumayan dan dibawa masuk secara sah ataupun diseludup secara haram. Namun, akhirnya mangsa ditipu dan dipaksa melesurkan diri. Mereka dikawal dengan ketat dan seringkali turut terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Yang kedua, iaitu buruh terikat. Buruh terikat berlaku apabila mangsa yang diseludup secara haram dipaksa melakukan kerja melampaui keupayaan dan sekiranya mangsa menolak akan diserahkan kepada pihak berkuasa. Mangsa juga akan dimanipulasi sepenuhnya dan berada di bawah pengawasan ketat. Biasanya, mangsa akan didera dan tidak dibayar gaji. Yang ketiga ialah pengabdian domestik secara paksa. Perkara ini berlaku apabila mangsa ialah pekerja-pekerja domestik yang dipaksa bekerja di tempat yang tidak formal dan tidak diberi bekerja dengan pekerja yang lain. Migran asing, biasanya wanita dan kanak-kanak direkrut dari negara-negara yang kurang membangun seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Wanita diarahkan bekerja sebagai pembantu rumah dan pengasuh, manakala kanak-kanak akan dijadikan buruh atau pengemis. Mangsa akan ditempatkan di negara-negara maju seperti Eropah, Amerika Syarikat, Singapura, Taiwan dan Malaysia. Yang keempat, pemindahan organ. Pemindahan organ merupakan salah satu daripada aktiviti pemerdagangan manusia. Organ kebanyakannya diperoleh dari negara-negara miskin dan mundur. Kegiatan ini melalui cara mengeksploitasi mangsa di dalam negara ataupun yang diseludup secara haram. Ia memberikan keuntungan yang tinggi di peringkat antarabangsa. Berdasarkan kajian Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), dianggarkan 10% daripada 70,000 buah pinggang yang dipindahkan setahun mungkin berasal dari pasaran gelap. Akhir sekali ialah pemerdagangan bayi. Bayi yang dijual di pasaran gelap juga memberikan pulangan yang lumayan kerana permintaannya yang tinggi. Contohnya di Malaysia, bayi dijual antara RM10,000 hingga RM20,000 seorang. Bayi yang diperdagangkan biasanya diculik, diseludup atau dibeli oleh individu atau kumpulan yang terlibat dengan sindikat ini. Bayi yang mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran gelap. Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama ILO telah mengadakan simposium untuk mewujudkan kesedaran dan sasaran mereka untuk majikan-majikan yang menyediakan pekerjaan kepada pekerja-pekerja asing. Pada tahun 2008, pemeriksaan telah dilakukan ke atas 50,518 majikan dan sebanyak 15,376 majikan berserta pekerja asing mereka yang terlibat. Tindakan telah diambil untuk mengetatkan lagi proses dan prosedur pengambilan pekerja-pekerja asing dan untuk mengurangkan permintaan terhadap pekerja asing. Itu sahaja serba penerangan saya.
Terima kasih Saudari Khadijah. Padat sekali isi yang disampaikan oleh Saudari. Saudari Ayu, sebentar tadi Saudari Khadijah telah menerangkan dengan mendalam berkenaan isu ini. Namun, persoalannya di sini, apakah implikasinya kepada negara kita? Boleh Saudari jelaskan? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Farhana dan Saudari Khadijah atas penerangan yang sangat mendalam. Jadi sekarang saya akan terangkan apa implikasi perdagangan manusia. Jadi yang pertama sekali, ia akan mencemarkan imej negara di mata dunia. Jadi buat pengetahuan semua, Malaysia pernah berada dalam senarai 16 negara yang berprestasi buruk dalam mengekang isu perdagangan manusia dan mencemarkan imej negara di mata dunia. Jadi di sini, ia telah menunjukkan yang Malaysia ini lemah dalam mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang hingga dianggap sebagai sarang jenayah. Jadi implikasi yang kedua ialah mengancam keselamatan dan keamanan negara. Jadi apabila jenayah perdagangan manusia ini semakin berleluasa, ia akan mengancam keselamatan masyarakat, terutamanya wanita dan kanak-kanak, kerana mereka diperalatkan sebagai tujuan tertentu termasuk pelacuran, pusat hiburan dan rumah urut dan sebagainya. Jadi sindiket atau mereka yang terlibat juga akan melakukan aktiviti jenayah lain untuk mengumpul kekayaan. Jadi implikasi yang ketiga pula, dia akan menjejaskan hubungan diplomatik antara negara lain. Jadi bila penyeludupan dan perdagangan manusia ini berlaku, ia akan melanggar hak sesebuah negara dan isu-isu yang berlaku akan menjejaskan hubungan diplomatik antara negara. Jadi isu seperti penderaan, pembunuhan pembantu rumah akan banyak timbul. Dan akhir sekali ialah peningkatan masalah sosial. Jadi masalah sosial ni akan bertambah merebak dalam masyarakat. Contohnya masalah pelecehan, pelacuran, seks bebas, minum arak dan sebagainya. Selain itu akan juga muncul penularan penyakit berjangkit. Contohnya seperti TB, penyakit kelamin, hepatitis dan sebagainya. Jadi di sini kita boleh tengok pelbagai implikasi yang sangat buruk akan berlaku jika isu ni Malaysia tidak tangani. Jadi itu sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Ayu. Bulan sudah terang, bayang kian jelas bahawa isu ini memberikan impak negatif yang besar kepada negara kita. Maka kerajaan perlulah berhampar lapik berlicin daun dalam menangani masalah ini. Dengan ini, berakhirlah sudah sesi bual bicara kita pada hari ini. Terima kasih saudari berdua kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Moga di lain hari kita bersua lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.